Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak-anak murid Ustazah pada hari ini? Okey, Ustazah doakan semua sekali berada dalam keadaan yang sihat walafiat, berada dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah dan sentiasa teruskan bersemangat untuk meneruskan kehidupan kita di hari-hari kita. Okey, insya-Allah hari ini, insya-Allah untuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu bagi pendidikan Islam. Okey, Ustazah akan masuk bidang adab hari ini yang mana pada unit 1 tutuplah auratmu. Okey, bagi kelas yang dah belajar, kita anggap ini sebagai satu ulang kaji, dan kelas yang belum belajar kita mulakanlah hari ini dengan tajuk yang baru iaitu tutuplah auratmu. Okey. Ustazah yakin dan pasti anak-anak murid Ustazah semua faham dah tentang aurat ni. Bila kata aurat ni adalah sesuatu yang kita mesti jaga ataupun kita mesti tutup daripada pandangan orang lain. Betul? Okey, jadi kita sebagai seorang Islam ataupun orang Islam, kita ada bahagian-bahagian aurat kita, kan? Betul tak? Jadi kita perlu menitik beratkan tentang soal aurat ni. Sebab apa? Jika aurat yang tidak ditutup, sebab perkara ini telah diperintahkan oleh Allah. Jadi kita perlulah akur pada perintah Allah, insya-Allah. Okey, jadi anak-anak murid semua, insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan teruskan pada pembelajaran kita. Anak-anak murid semua bolehlah, kalau tak jelas dekat skrin yang Ustazah paparkan ni, anak-anak murid semua boleh rujuk terus kepada dalam buku teks masing-masing bermula dengan muka surat 162. Okey. So insya-Allah untuk yang pertamanya ni, untuk yang pertama ni, bahagian adab muka surat 165, kita akan tengok apakah pengenalan ataupun pengertian minta maaf. Okey, pada muka surat 163, Ustazah punya ni dia terselang macam tu, kan? Okey, tak apa, kita teruskan dengan muka surat 163. Okey. Jom kita tengok apakah yang dikatakan sebagai aurat. Kita akan tengoklah dulu apakah pengertian aurat. Okey, jadi kita semua orang boleh rujuk pada muka surat 163. Okey, aurat ni bermaksud, kejap Ustazah ambil pen Ustazah. Okey, kita tengok kat sini dulu ni. Okey, apakah yang dikatakan dengan pengertian aurat? Okey, tengok Okey, aurat ni bermaksud ialah bahagian tubuh dan badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey, kita ulang sekali lagi apakah pengertian aurat. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Maksudnya apa? Maksudnya bahagian tubuh kita yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Maksud didedahkan tu, maksudnya tak boleh dipamerkan, tak boleh ditunjukkan. Jadi itu antara bahagian-bahagian. Akan ada sekejap lagi kita akan tengok apa bahagian-bahagian ataupun tubuh kita yang perlu ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey. Seterusnya kita tengok dalil daripada surah An-Nur. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Surah An-Nur surah 23 ayat 31. Yang bermaksud, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Okey. Apa maksudnya tu? Okey, tak apa. Sekejap lagi kita tengok Okey, berdasarkan dalil di atas, menutup aurat hukumnya wajib. Orang yang mendedahkan aurat akan mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, murid-murid. Jadi dekat sini kita kena tengok. Oh, rupanya kita dah tahu dah. Hukum menutup aurat tu ialah wajib. Bila tanya, okey, apa hukum menutup aurat semua? Okey, kita tahu dah. Hukum menutup aurat tu ialah wajib. Bukan sunat, bukan harus, bukan makruh. Tapi wajib. Dan orang yang mendedahkan aurat akan mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah. Nak ke kita Allah murka pada kita, kan? Kita mestilah tak nak. Kita nak Allah redha pada kita. Betul? Okey, seterusnya kita tengok. Ini penting juga ni. Okey, batasan aurat. Batasan aurat untuk lelaki dan perempuan. Okey, kita tengok Okey, batasan aurat bagi lelaki ialah dari pusat hingga lutut. Bukan pusat dan lutut. Contohlah macam kita nak main bola sepak. Contohlah budak lelaki nak main bola sepak, kan? Dia pakai seluar pendek je yang paras je hanya di atas paras lutut. Maksudnya atas lutut. Jadi boleh ke pakai macam tu?
Tak boleh sebab batasan aurat dia adalah daripada pusat tu hingga ke lutut. Nak pakai seluar, short pant ke apa benda ke, biarlah melepasi lutut kita tu. Walaupun kita rasa, alah lutut je pun. Lutut je pun, itulah batasan aurat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Seterusnya yang kedua bagi perempuan, seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan saja. Seluruh anggota badannya kecuali muka dan tapak tangan saja ni. Tapak tangan saja. Jadi bila kita dengar macam ni, kita dah tahu dah sebenarnya perempuan ni wajib. Kita diwajibkan pakai stokin, kan, pakai tudung, pakai apa lagi? Pakai pakaian menutup aurat, kan? Sebab apa? Sebab dalam Islam dah mengatakan bahawa perempuan wajib menutup aurat daripada ke seluruh tubuh mereka kecuali muka dan tapak tangan sahaja. Okey, Ustazah faham. Kadang-kadang rasa macam, alah, kena pakai stokin ke Ustazah? Rimas lah. Kena pakai handsock ke Ustazah? Rimas lah. Hatta muka kita ni pun muka dan tapak tangan saja. Mesti kena jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab perempuan ni adalah ciptaan yang paling indah. Yang Allah ciptakan dengan ciptaan yang sangat indah. Jadi sebab itulah Allah suruh kita tutup aurat dengan sempurna. Kan, pakai tudung elok-elok. Kan, pakai stokin. Sebab kita nak menjaga apa pandangan orang lain pada kita. Kan, supaya menjaga pandangan ajnabi daripada kita. Ataupun lelaki yang bukan mahram dengan kita. Okey, itu yang pertama sekali. Kita mesti tahu batas aurat lelaki adalah pusat hingga lutut, perempuan ke seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, cuba kita tengok kat situ ada tazkirah. Tazkirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Maksudnya, ada 2 golongan ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda dan salah satunya ialah perempuan yang membuka aurat, yang cenderung melakukan maksiat dan mendorong orang lain juga melakukan maksiat. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Mereka tidak akan masuk syurga serta tidak dapat mencium baunya. Riwayat Muslim. Okey, jadi kita kalau boleh tak nak lah kan, seperti mana hadis ni kata kita tak naklah sampai kita tergolong dalam golongan yang Nabi kata tu kan, yang mendedahkan auratnya, yang tergolong dalam golongan yang melakukan maksiat. Kita kalau boleh nak sangat minta dijauhkan daripada melakukan perkara tersebut supaya semua orang mesti nak syurga, betul tak? Jadi bila kita nakkan syurga, kita mestilah lakukan apa yang Allah perintahkan dengan sebaiknya. Okey. Jadi seterusnya kita teruskan lagi dengan adab berpakaian. Ni dia. Adab. Alamak, saya buat yang ni pula. Tak apa Okey, adab berpakaian. Okey, sebelum tu kita tengok dulu pada dialog di sini. Ibu, pakaian apa yang sesuai untuk saya ke majlis kebudayaan unit beruniform nanti? Okey. Pakailah baju ini kerana nampak cantik, beradab dan mempunyai ciri-ciri pakaian menepati syarak. Kan, nampak tak perbualan di antara ibu dan anak. Jadi anak dia tanya apalah pakaian yang sesuai untuk dia nanti. Jadi ibu disyorkan untuk pakai pakaian yang cantik tapi masih lagi menutup aurat dan mematuhi syarak. Okey, jom kita tengok apa adab berpakaian. Ini tak kisah bagi lelaki ataupun perempuan. Okey, adab berpakaian. Pertama sekali, adab berpakaian ialah kita membaca doa. Contohlah, Ustazah, saya tak hafal lah doa bahasa Arab. Tak apa, kita boleh je baca, Ya Allah, jadikanlah pakaian aku pakai ni adalah asbab hidayah kepada orang lain yang melihatnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang tengok kita pakai macam tu, orang akan macam, subhanallah, cantiknya pakai macam ni. Rasa dekat dengan Allah. Kan? Lepas tu, ataupun kita doa, Ya Allah, jadikanlah pakaianku ini pakaian Engkau redai. Tak kisah sebab apa? Allah terima je doa kita walau apa juga dalam bahasa kita. Kita nak cakap bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, kita nak cakap bahasa Melayu ke, Allah tetap faham. Allah tetap dengar doa kita tu. Jadi kita cakap je lah, Ya Allah, jadikanlah pakaian aku pakai ni pakaian yang beri hidayah pada orang lain. Jadikanlah pakaian aku pakai ni pakaian yang Engkau redai. Okey? Yang kedua, memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian.
Boleh ke nak pakai mula dengan kaki kiri atau tangan kiri atau anggota belah kiri? Tak ada masalah pun. Cumanya adalah lebih baik ataupun tak salah kita mengikut sunnah memulakan segala perkara dengan anggota kanan dahulu. Okey, jadi memulakan anggota sebelah kanan. Okey. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga ni. Okey, 1, 2 dah. Yang ketiga, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Bila buka pun, jangan kita main terus buka je kan. Kita kalau boleh kita mulakan dengan anggota sebelah kiri. Bila kita pakai mula dengan anggota kanan, masa kita nak buka, tanggalkan pakaian, kita mulakan dengan anggota sebelah kiri dahulu. Okey, dan yang keempat, memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Maksudnya apa? Yang menutup aurat lah. Contohlah contoh kita kalau kita lelaki, kita nak pakai seluar pendek. Kata, alamak, pendek sangat seluar ni. Tapi tak apalah. Tak kisahlah, bukan orang nak. Biarlah orang nak cakap apa pun kan. Kita memang boleh biar orang nak cakap apa kan. Tapi kita kena ingat bahawasanya kita sentiasa, amalan kita ni sentiasa ditulis oleh malaikat dan akan dihisap pada hari akhirat kelak. Jadi kalau boleh kita jadikan kita ni adalah hamba Allah yang Allah redai, yang sentiasa menepati syarak, yang sentiasa mengikut apa yang Allah suruh kan. Okey, ustazah pun tak sempurna juga. Kadang-kadang tak perasan aurat ustazah terdedah ataupun ustazah secara tak sengaja telah mendedahkan aurat. Jadi kita sentiasa kena minta taubat dengan Allah dan sentiasa cuba untuk perbaiki diri kan. Okey, bagi perempuan pula kita tutup aurat dengan sempurna. Ingat, macam mana pakaian kita dalam solat, macam tu juga di luar waktu solat. Maksudnya kena pakai pakaian yang mengikut syarak. Yang tak menjolok mata bila orang tengok. Seksinya dia. Kan, kita menarik perhatian orang yang pula macam tu kan. Jadi tak elok. Okey. Seterusnya kita tengok dekat sini. Ciri pakaian yang menepati syarak. Apa ciri dia? Ada ciri dia. Pertama sekali, ia mestilah menutup aurat. Tadi ada berpakaian, sekarang ni ciri pakaian yang menepati syarak. Yang pertama sekali, mestilah menutup aurat. Okey, menutup aurat tu maksudnya macam mana? Macam tadilah kita tutup aurat kita. Ingat, aurat tadi, maksud aurat yang pertama tadi, bagi lelaki daripada pusat hingga lutut, bagi perempuan pula seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Yang kedua, tidak ketat. Tidak ketat. Maksudnya tunjukkan body kita tu, shape body tu cantik. Kan, orang perempuan kan kadang-kadang kan. Saya nak pakai kebaya lah. Mestilah kena tunjuk ni badan I ni. Kurus. Kan contoh. Ataupun tak kisahlah kita kurus ke, kita besar ke. Ataupun kita rasa macam, pakai ketat sikit lah biar macam seksi sikit, cantik kot. Kalau boleh janganlah macam tu kan. Mesti pakaian yang melonggar. Bukan semesti perempuan je. Kadang-kadang lelaki pun suka kan. Pakai fit-fit. Kadang-kadang nampak ketat-ketat badan dia tu. Lagi dia suka kan. Jadi kalau boleh kita cubalah elakkan untuk berpakaian ketat. Kita cari baju yang longgar. Kita rasa selesa. Orang tengok kita pun selesa. Orang tak rasa macam timbul kegairahan dalam hati dia. Ataupun timbul perasaan ingin berbuat maksiat kan. Yang ketiga, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Contohlah, kadang-kadang kita ada kain net. Kan orang panggil kain net kan. Macam-macam. Ataupun kita pakai kain. Contohlah kain tu pula, kain tu jarang nampak. Nampak kita punya kita punya kulit. Waktu pun dia kata macam nampak warna kulit kan. Maksudnya macam nampak transparent, benda tu macam boleh menampakkan dekat bahagian dalam tu. Jadi itu pun perlu kita elakkan. Okey, dan yang keempat, tidak menonjol dan menarik perhatian. Maksudnya macam mana tu? Tidak menonjol dan menarik perhatian. Kan? Tidak menonjol tu maksudnya macam tidak terlalu tabarruj. Contohlah macam mungkin kalau dia pakai tu macam sampai bling-bling dia tu, bling-bling sampai orang daripada dua batu pun boleh nampak. Siapa ni kan? Bling-blingnya. Ataupun dia pakai pakaian yang terlalu seksi sehingga menonjolkan diri dia sampai orang tengok pun, ya Allah, siapa ni? Macam nak tahu. Jadi kalau boleh kita pakai pakaian yang betul-betul menutup aurat.
Kan? Jadi kita cuba latih diri kita. Memang Ustazah faham benda ni sangat susah. Tapi setiap kesusahan pasti Allah akan bagi kejayaan. Kan? Siapa yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, jaga syariat Allah, apa yang Allah suruh, Allah pasti akan bagi dia kejayaan. Okey? Okey, dan seterusnya kita tengok pada muka surat 165. Okey, kita tengok surat 165. Okey, yang mana? First kita tengok dekat sini. Mari contohi sunnah. Okay, kita tengok yang ni dulu Kejap. Saya ambil pen. Okay, kita tengok yang ni dulu. Mari contohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Okey, sebaik-baik contoh, apa-apa je bidang pun, apa-apa pun yang kita buat, sebaik-baik contoh ialah siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah kata apa? Di akhir zaman nanti, akhir zaman tu bila? Kita ni lah, zaman kita ni kan. Ustazah selalu cerita pasal Dajjal, pasal hari akhirat kan. Ustazah tahu mesti ramai yang rindu. Ustazah pun rindu juga nak share cerita-cerita macam tu. Okey, bila mana di akhir zaman nanti, Rasulullah kata apa? Di akhir zaman nanti, di tengah-tengah kerosakan umatku, dan ada yang mengamalkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di akhirat kelak. Kita naklah jadi orang yang bersama dengan Rasulullah kan. Masuk-masuk je turun kumpul-kumpul di padang mahsyar je. Kita antara orang-orang yang Rasulullah dah nampak. Tu. Mari sini kita jadi orang yang terawal masuk syurga sama-sama dengan Rasulullah. Siapa tak nak kan? Mestilah nak. Sebab tu kita kena sentiasa contohi Rasulullah. Contoh yang kita tengok ni. Mari contohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Okey, kita tengok yang pertama. Rasulullah SAW memakai baju yang berlengan panjang hingga ke pergelangan tangan. Ini sunnah Rasulullah ni. Bukanlah kita kata jangan pakai baju lengan pendek terus. Tak. Okey, masih boleh pakai. Cumanya ini adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi, siapa pelajar-pelajar lelaki yang suka pakai baju lengan panjang tu? Sebenarnya ikut sunnah. Jangan rasa macam, orang panggil dia nerd lah. Orang panggil dia macam, skema lah kau ni pakai baju lengan panjang macam ni kan. Sebenarnya, kita dalam niat hati kita, kita nak mengikut sunnah. Kalau perempuan macam mana? Perempuan mestilah kena pakai lengan panjang kan. Ataupun pakai handsock. Supaya kita menutup aurat di pergelangan tangan kita tu. Okey. Sebab apa? Sebab aurat kita yang boleh terbuka hanya tapak tangan dan muka je. Okey. Jadi seterusnya yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika memakai pakaian seperti serban, baju yang sempurna. Okey, saya ulang sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika memakai pakaian seperti serban, baju yang sempurna. Okey, jadi Rasulullah akan berdoa lah sebelum memakai serban ataupun baju. Rasulullah akan berdoa. Okey, serban pun panjang kan nak pakai kan. Nak kena lipat dulu, nak kena pusing kat atas kepala. Itu pun sunnah. Lagi-lagi kalau hari Jumaat macam hari ni kan. Okey, macam hari ni kan hari Jumaat kan. Okey, kalau macam hari ni, okey, hari Jumaat kita seleloknya memakai pakaian yang berwarna putih macam lelaki. Lelaki nak pakai serban boleh tau. Lelaki pakai serban macam tu kan. Itu adalah sunnah. Jangan rasa macam macam segan lah. Tak apa. Sebab Rasulullah kata apa? Siapa yang mengamalkan sunnahku dalam kerosakan umatku, maka dia akan bersama denganku di akhirat kelak. Okey, maaf tadi ada call. Tapi tak apa, kita just ni je. Nanti saya akan call balik. Okey, seterusnya yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ni. Bukan yang ketiga, yang tu, yang ni. Rasulullah SAW suka memakai pakaian putih, bersih, wangi dan berpakaian sederhana. Nampak? Rasulullah suka memakai pakaian putih, bersih, wangi dan berpakaian sederhana. Maksudnya, Rasulullah bukanlah kita sampai tak boleh pakai baju warna-warna lain. Tak. Boleh je, tak ada masalah kan? Tapi Rasulullah sangat suka memakai pakaian yang berwarna putih. Antara warna kegemaran Rasulullah, putih, merah, hitam, hijau kan. Bagi perempuan tu kalau boleh, kita pun boleh juga sama-sama pakai pakaian yang berwarna putih ke hitam ke yang gelap-gelap sedikit lah. Tidak terlalu striking. Tiba-tiba pink cerah terang macam tu kan. Orang pun tengok, subhanallah.
Kan? Okey, jadi kalau lelaki ni macam contoh hari Jumaat hari ni kan. Lelaki boleh tak boleh nak sekarang tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat kan. Kat rumah ke masa solat Zuhur sama-sama dengan keluarga pakai pakaian warna putih. Kalau siapa yang ada jubah tu dengan niat kita nak ikut sunnah Rasulullah ni. Atau siapa ada bersugi, ada sugi, kayu sugi, boleh bersugi sama-sama sugi. Maksudnya dalam pada orang lain sedang kealpaan, orang lain tak mengamalkan, kita menjadi umat Rasulullah yang mengamalkan sunnah. Jadi Rasulullah mestilah gembira kan nak terima kita untuk sama-sama dengan Rasulullah ke akhirat nanti kan. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Sebelum Ustazah pergi pada hikmah, kita tengok dekat sini. Yang ketiga ni. Okey. Yang ketiga ni. Nanti jangan lupa membaca doa memakai pakaian. Ada doa dia kat sini. Nampak? Okay, kita cuba sama-sama baca. Ataupun murid-murid kalau nak hafal doa memakai pakaian ni lebih bagus. Sebab ia boleh jadikan amalan. Sebab hari-hari kita pakai pakaian kan. Okay, cuba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwalah. Wa a'udhu bika min syarrihi wa syarriha huwalah. Masya Allah. Okey, kita cuba ingat. Walaupun rasa macam panjang je Ustazah. Tapi kalau benda yang kita dah biasa lazimi, insya-Allah lama-lama dia akan melekat pada lidah kita. Kita akan jadi faham. Okey, maksudnya. Dengan nama-Mu, Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa-apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Maksudnya kita nampak pakai pakaian pun kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kat bawah ni kalau anak-anak murid semua tengok, ada doa kita untuk membuka pakaian. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Senangnya. Sekejap lagi semua orang masa pakai pakaian baca doa bahasa Melayu je. Masa buka senang je. Pendek je kan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Masya Allah. Maksudnya dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Okey. Jadi kita tengok kat sini hikmah dia. Okey, kalau murid-murid nak hafal doa ni bagus tau. Ustazah sangat syorkan. Okey. Hikmah berpakaian menutup aurat. Hikmah berpakaian menutup aurat. Apa dia punya hikmah? Yang pertama sekali, apa hikmah dia ialah membuktikan ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Allah sangat suka orang-orang yang taat. Sebab apa? Dalam Al-Quran pun Allah selalu kata, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan masuk syurga lebih awal daripada orang lain. Kita kalau boleh naklah jadi orang yang awal sangat masuk syurga. Tak nak tunggu lama-lama kan? Betul tak? Sebab apa? Syurga terlalu indah. Tempat yang kekal abadi. Tempat yang memang kita nak tuju ni. Jadi kita kena cuba. Kat dunia ni masa yang tinggal sikit sangat ni kan. Dah tinggal sikit sangat sebelum berlakunya hari kiamat ni kan. Kita ambil masa ni, kita jadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang terbaik. Okey? Dan yang kedua, menjaga maruah dan kehormatan diri. Okey, bila kita pakai pakaian yang menutup aurat, kita akan dapat menjaga maruah dan kehormatan diri. Bukanlah Ustazah kata pakai seksi ke ataupun pakai tak tutup aurat ke. Tak ada orang nak hormat, tak, bukan maksudnya macam tu. Jadi ini adalah hikmah yang mana Islam sendiri kata bila kita tutup aurat, kita akan membuka hati banyak manusia untuk sama-sama berada dalam Islam. Kadang-kadang kita rasa rimaslah, panaslah, tapi setiap kesusahan kita tu Allah pasti akan beri kejayaan. Allah pasti akan bagi ganjaran. Sebab Allah kata dalam surah apa? Dalam Al-Quran Allah kata Allah akan menimbang kita punya amalan walaupun sekecil zarah, sebesar zarah. Kebaikan kita ataupun kejahatan kita sebesar zarah, Allah tetap akan timbang. Jadi kita naklah sebagai hamba Allah yang Allah sentiasa pandang, yang sentiasa Allah redai. Okey? Okey, jadi kita tengok sebelum Ustazah habiskan, kita tengok sikit kat sini. Mengamalkan adab berpakaian ini yang menepati syarak yang bukan sahaja dapat memelihara kehormatan seorang Muslim, bahkan menjadikan pemakainya yakin dan orang sekeliling berasa selesa. Nampak? Bukan setakat kita rasa bukan sebab kita nak ikut syarat saja, tapi kita akan menyebabkan orang lain selesa dengan kita, dan orang yang macam pandang kita pun akan macam tenang je, dan kita sendiri pun akan rasa yakin. Okey? Jadi anak-anak murid semua, Ustazah rasa anak murid semua boleh
benda yang paling penting untuk difahami di sini ialah pengertian aurat. Yang mana aurat ni ialah anggota badan yang perlu kita tutup dan tidak boleh didedahkan. Dan bagi lelaki daripada pusat sehingga lutut, perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey? Itu kena ambil perhatian, dan kalau boleh kita cuba hafal doa memakai dan membuka pakaian, memakai dan membuka pakaian. Okey, jadi Ustazah rasa setakat tu dulu perkongsian Ustazah pada hari ini. Ustazah minta maaf sangat. Ikutkan hati Ustazah nak buat Google Meet, nak jumpa dengan anak murid semua secara bersemuka, tapi Ustazah mohon maaf sebab apa? Line kat rumah Ustazah sangat tak mengizinkan sekarang ni. Ustazah cuba banyak kali dah untuk set up, tapi tak dapat nak sampai nak cover sampai ke anak murid semua. Tapi kalau Ustazah guna handphone, terbatas, dia tak dapat nak buka apa semua kan. Jadi tak apa, insya-Allah kita doa Allah bagi kemudahan daripada kita, dan nanti tengok dekat dalam Google Classroom. Okey, boleh buat buku aktiviti digital tu bahagian adab. Okey, nanti Ustazah akan sertakan dekat dalam Google Classroom, tengok muka surat berapa anak murid semua kena buat. Okey, jadi itu sahaja perkongsian Ustazah pada hari ini. Semoga bermanfaat dan teruskan bersemangat. Okey, banyakkan doa pada Allah, dekatkan diri pada Allah, sebab sekarang ni dalam pada kita lemah, syaitan akan mudah untuk berbisik kepada kita. Jadi kita kena kuatkan semangat. Okey, Ustazah rasa sekian dulu daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.